Hai semua, saya Cikgu Tan. Hari ini Cikgu akan membincangkan tentang ulang kaji bab 3 perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran. Fokus utama kita iaitu pada bahagian A, esei. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, memberikan maksud keterbukaan ekonomi dan cara ia diukur. Kedua, menjelaskan kesan negatif perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi negara. Ketiga, menghuraikan kesan positif perdagangan antarabangsa kepada pengguna tempatan. Keempat, menerangkan strategi galakan ekspor yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia. Kelima, menghuraikan dasar perlindungan dan galakan ekspor dan memberi contoh. Keenam, menjelaskan faktor yang mempengaruhi imbangan akaun semasa di Malaysia. Ketujuh, menyatakan maksud kadar pertukaran tetap dan kadar pertukaran boleh ubah. Kelapan, memberikan kesan kenaikan kadar pertukaran asing terhadap ekonomi negara. Kesembilan, menghuraikan kesan kenaikan nilai mata wang ringgit Malaysia terhadap imbangan dagangan, aliran masuk modal dan hutang negara. 1A, berikan maksud keterbukaan ekonomi dan cara ia diukur. 2 markah. Jawapannya ialah keterbukaan ekonomi merujuk kepada ukuran sejauh mana ekonomi sesebuah negara bergantung pada perdagangan antarabangsa melalui sektor ekspor dan import. Keterbukaan ekonomi diukur melalui nisbah dalam peratusan jumlah perdagangan iaitu ekspor dan import terhadap KDNK sesebuah negara atau nisbah ekspor campur import terhadap KDNK. B. Jelaskan 2 kesan negatif perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi negara. 4 markah. Jawapannya iaitu kesan negatif perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi negara ialah yang pertama, inflasi diimport. Jika negara mengimport dari negara yang mengalami inflasi, maka inflasi itu turut dibawa ke dalam negara kerana harga barang yang diimport itu adalah tinggi. Kesannya berlaku kenaikan harga dalam negara. Kedua, persaingan yang lebih hebat. Pengeluar tempatan tidak dapat bersaing dengan pengeluar dari luar negara yang bermodal besar dan lebih cekap, terutamanya dalam pemasaran barang-barang. Soalan kedua. Huraikan 3 kesan positif perdagangan antarabangsa kepada pengguna dalam negara. 6 markah. Jawapan yang pertama, menikmati barang yang tidak dikeluarkan dalam negara. Perbezaan alam semula jadi seperti jenis tanah dan iklim menyebabkan produk yang dikeluarkan adalah berbeza. Contohnya, Malaysia mengimport buah apel dari New Zealand. Kedua, meningkatkan pilihan pengguna. Melalui perdagangan antarabangsa, pengguna mempunyai banyak pilihan sama ada barang tempatan atau menikmati barang yang diimport. Ketiga, meningkatkan guna tenaga. Aktiviti perdagangan antarabangsa menyebabkan pengeluaran meningkat. Hal ini dapat mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Di samping itu,
secara tidak langsung, peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan juga akan meningkat. Soalan ketiga. Terangkan 3 strategi galakan ekspor yang dijalankan oleh Kerajaan Malaysia. 6 markah. Strategi galakan ekspor yang diamalkan oleh Kerajaan Malaysia ialah: yang pertama, mewujudkan zon perdagangan bebas. Contohnya, zon perdagangan bebas bayan lepas. Kedua, insentif kewangan dengan memberikan bantuan modal atau pinjaman seperti melalui Exim Bank yang memberi kemudahan kredit jangka pendek kepada pengekspor. Ketiga, pemberian insentif fiskal seperti pengurangan kadar cukai keuntungan korporat, skim jaminan ekspor dan allowance cukai pelaburan. Soalan keempat. Huraikan dasar perdagangan antarabangsa yang berikut serta memberikan satu contoh bagi setiap dasar tersebut. A. Dasar perlindungan, 3 markah. Dasar perlindungan ialah dasar untuk melindungi keluaran tempatan daripada persaingan dengan keluaran asing. Tujuannya ialah untuk mengurangkan import dan meningkatkan penggunaan barang tempatan. Contohnya, tarif import. B. Galakan ekspor, 3 markah. Galakan ekspor merupakan dasar untuk meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran antarabangsa. Tujuannya ialah untuk mengembangkan sektor ekspor dengan mengurangkan kos pengeluaran industri tempatan serta memperbaiki defisit imbangan dagangan. Contohnya, memberi subsidi ekspor atau skim jaminan ekspor. Soalan kelima. Jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi imbangan akaun semasa di Malaysia. 6 markah. Faktor yang mempengaruhi imbangan akaun semasa di Malaysia ialah perubahan harga dalam negeri. Kenaikan harga dalam negeri menyebabkan harga barang ekspor lebih mahal berbanding barang import, menyebabkan ekspor bersih merosot dan imbangan akaun semasa berkurang. Soalan ini memerlukan pemahaman anda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan akaun semasa di Malaysia. Dan soalan ini memerlukan pembacaan yang banyak dari buku-buku ekonomi jika anda ingin menjawab. Kedua, perubahan harga luar negeri. Apabila berlaku kenaikan harga luar negeri, permintaan terhadap barang ekspor akan meningkat dan permintaan import akan berkurang dan menyebabkan ekspor bersih meningkat dan imbangan akaun semasa bertambah. Ketiga, perubahan kadar pertukaran asing. Apabila nilai mata wang asing meningkat, nilai RM akan jatuh, menyebabkan nilai ekspor merosot dan nilai import bertambah, menyebabkan ekspor bersih merosot dan imbangan akaun semasa berkurang. Soalan tambahan 5A. Jelaskan 3 jenis imbangan akaun semasa di Malaysia. 6 markah. 3 jenis imbangan akaun semasa di Malaysia ialah akaun dagangan, iaitu akaun yang merekodkan nilai ekspor barang nampak dan nilai import barang nampak. Jika nilai ekspor barang nampak
melebihi nilai import barang nampak, maka imbangan akaun semasa bertambah baik. Sebaliknya, jika nilai import barang nampak melebihi nilai ekspor barang nampak, maka imbangan akaun semasa akan terjejas. Akaun perkhidmatan iaitu akaun yang merekodkan nilai ekspor perkhidmatan dan nilai import perkhidmatan barang tak nampak. Jika nilai ekspor barang tak nampak melebihi nilai import barang tak nampak, maka imbangan akaun semasa bertambah baik. Sebaliknya, jika nilai ekspor barang tak nampak kurang daripada nilai import barang tak nampak, maka imbangan akaun semasa akan terjejas. Akaun pendapatan iaitu akaun yang merekodkan jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran pendapatan pelaburan dan pampasan pekerja. Jika jumlah penerimaan pendapatan pelaburan dan pampasan lebih daripada jumlah pembayaran pendapatan pelaburan dan pampasan pekerja, maka imbangan akaun semasa akan bertambah baik. Imbangan akaun semasa bertambah buruk sekiranya keadaan sebaliknya berlaku. Soalan 6A. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertukaran tetap dan kadar pertukaran boleh ubah? 4 markah. Kadar pertukaran tetap ialah satu sistem kadar pertukaran di mana kerajaan menetapkan mata wang domestik kepada mata wang asing terpilih pada suatu kadar tertentu. Kadar pertukaran boleh ubah ialah satu sistem kadar pertukaran yang ditentukan oleh kuasa pasaran melalui permintaan dan penawaran. Contohnya, jika berlaku lebihan permintaan mata wang asing, maka ini akan meningkatkan harga mata wang asing atau menurunkan nilai mata wang domestik. 6B. Berikan 2 kesan kenaikan kadar pertukaran asing terhadap ekonomi negara. 4 markah. Jawapannya, kesan kenaikan kadar pertukaran asing terhadap ekonomi negara iaitu yang pertama, meninggikan daya saing ekspor negara kerana nilai RM jatuh, harga ekspor secara relatif lebih murah dapat meningkatkan ekspor. Kedua, menggalakkan sektor pelancongan kerana kos perbelanjaan pelancong asing di dalam negara menjadi lebih murah. Jawapan tambahannya, menggalakkan aliran masuk modal asing kerana kos pelaburan semakin murah, maka imbangan akaun modal akan bertambah baik. Soalan ke-7. Uraikan kesan kenaikan nilai mata wang ringgit Malaysia terhadap perkara yang berikut. A. Imbangan pembayaran. 2 markah. Peningkatan ringgit Malaysia akan menyebabkan harga ekspor secara relatif lebih mahal. Kesannya, ekspor menurun. Peningkatan nilai ringgit akan menyebabkan harga import secara relatif lebih murah. Kesannya, import meningkat. Penurunan ekspor dan peningkatan import mengakibatkan imbangan dagangan bertambah. B. Aliran masuk modal. 2 markah. Peningkatan nilai ringgit akan menyebabkan harga ekspor
secara relatif lebih mahal, kesannya ekspor menurun. Peningkatan nilai ringgit akan menyebabkan kos pelaburan di Malaysia meningkat. Keadaan ini menyebabkan pelabur mengurangkan pelaburan. Kesannya, aliran masuk modal ke dalam negara menurun. C. Hutang negara. 2 markah. Peningkatan nilai ringgit menyebabkan jumlah hutang sektor awam dan swasta menjadi semakin rendah kerana pembayaran hutang berdasarkan kadar pertukaran semasa. Kesannya, hutang negara menjadi semakin rendah. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang dan share dengan rakan-rakan anda yang lain sekira video ini membantu anda. Bye-bye!